Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Jadi kita sambung kita punya tutorial dalam untuk soalan yang lain pula dalam bentuk yang berbeza. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Nombor 10 macam ni soalan nombor 10. Oh, dah tunjuk dah pula dia punya cara dia. Tak seronok dah tunjuk. Okey, now dekat sini dekat sini kalau kita perhatikan, we are asked to find the limit. Lepas tu okey, now kita ada less numbers kat sini kan. Less numbers, kita ada variable x, kita ada a constant a and numbers 1 and 2 over here. So macam ni. Okey, now seperti biasa prosedur dia apabila kita nak dalam L'Hopital ini, kita kena cuba masukkan dulu nilai x tersebut. Nilai x ni sama dengan 1 tau. Masukkan ini ke dalam function ini. Tengok kita dapat bentuk yang macam mana. In a form of what? Jadi kalau kita lihat the denominator kat sini kan, 1 tolak 1 dah kosong. Okay, the denominator dah kosong. Yang dia punya numerator pula, okay, 1 sini 1 1 power of a, 1 kuasa a. 1 kuasa a ke, 1 kuasa 1000 ke, 1 kuasa apa benda sekalipun, dia tetap jawapan 1, betul tak? So this part is 1. Okay, 1 kat sini 1. Lepas tu tolak a, pasal x ni 1, 1 tolak a tambah a tolak 1. Okey, yang atas ni kosong. Okey, so now kita dapat kosong per kosong. Okey, bila kita dah boleh justifykan benda-benda macam ni, then kita begins kita punya derivative. Nak cari apa ni, kena differentiatekan yang atas dan juga differentiatekan yang bawah. Okey, kita belajar pelan-pelan dekat sini. Yang ni kamu cubalah saya dah skip 1-2 prosedur kat bawah ni. Okey, jadi ini adalah kita punya the given function. Alright, so sekarang ni kita akan differentiatekan yang atas dan juga yang bawah. Ini kita dapat yang ini. Okey, kita dapat yang ini. Okay, so maknanya a ni a minus 1. Lepas tu tolak a ni datang dari sini tau. Lepas tu yang lagi baki dua ni kan constant kan, jadi both adalah kosong. Okay, yang itu dapat yang atas ni. Yang bawah ni kita dapat 2x minus 1. Okay, ini kita dapat ni lah. Okey, bila kita dah dapat ini, kita boleh rearrangekan dia. Tapi cuba kita masukkan nilai dulu. Masukkan nilai x lah yang ni. Nilai limit dia kan. So kita dapat apa? So bila kita gantikan nilai limit ni, 1 ni, dia punya denominator ni, perasan tak? This part dah jadi kosong tau. Ini dah jadi kosong dah. So maknanya the overall denominator ni is equal to 0 dah sekarang. Kau atas macam mana pula? Kau ke atas ni dapat 10 ke? Kalau 10 per kosong is infinity. Okey lah kan? Tapi check. So x sama dengan 1 kan? So sini 1 ni, ini 1 tau. So 1 kuasa a tolak 1, kan 1 kuasa apa pun dia dapat 1 kan? So maknanya this whole bunch ini adalah 1. So maksud dia a darab 1. So a darab 1 a tolak a kosong. Okey, kita dah confirm dah. Yang atas ni kosong, yang bawah ni kosong. Again, kita akan buat sekali lagi L'Hopital. Itu yang saya minta kamu tolong buat dan saya tunjuk jawapan kat sini. Sama je, sikit aja. Okey, andai katalah kita dah dapat yang ini kan? Dapat yang ini, kita cuba masukkan nilai limit ni sekali lagi. Tengok apa cerita.
Jadi bila kita masukkan nilai X sama dengan 1 ni, yang belah bawah ni kita dapat 2 darab 1 kan, dapatlah 2. Okey lah ni. Yang atas ni 1 ni dekat sini, so 1 kuasa berapa pun dia tetap akan 1. So jadi kita tinggal yang inilah, tinggal yang dispart aja, dispart je yang tinggal. Okey, so sebab itu kita dapat jawapan ini. Okey guys, boleh lah. So ini soalan nombor 9, 10. Kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Sebelum kita pergi, kita kena jeling-jeling dulu soalan ni. Apa cerita ni soalan ni? Okey. Jadi tengok ni. Okey. So ini sin X ln X. Okey, first of all kita akan tengok dia. Okey, dia bukan dalam bentuk fraction, maka kena set in mind, kalaulah benda ni bila kita masukkan nilai limit ini, benda ni dapat benda pelik-pelik. Melainkan kalau kita masukkan nilai limit ini, kita dapat sin X darab ln X ni dapat negatif 5. Itu okey lah. Itu okey. Dia yang tak okey kalau dapat bentuk yang aneh-aneh sikit. So tapi kena set in mind juga, bentuk yang macam ni is not the fraction punya form tau. So jadi kalaulah kita perlu menggunakan L'Hopital rule, the most required punya part adalah dia mesti dalam bentuk fraction. Jadi maknanya kita kena jadikan bentuk ini, we need to change the pattern. Kena jadikan dia fraction. Okey? Tapi iaitu cerita nombor 2 ya. Cerita nombor 1 adalah kena pakai L'Hopital tak? Itu je. Okay, now we look. X approaches to 0 from the right. Okay, sin kosong. Ni kosong ya. Sin kosong adalah kosong. Alright, sin kosong adalah kosong. Ln kosong from the right. So if you still remember, dia macam ni tau. Sin kosong ni dia like this. Kalau tengok graf sin kan, graf ln, dia bentuk dia macam ni ya. Bentuk dia kalau saya buat graf, okey, ini katakan paksi X, paksi X, paksi Y. Ini katakan paksi X kan, ini paksi X. Okey, graf ln kat mana? Graf ln kat sini tau. So dia akan jadi macam ni. Okey, ini pintas daripada 1. Ini kosong. Jadi ingat lagi tak konsep limit? Limit tu kalau ini ini 0 from the left, ini adalah 0 from the right, macam ni kan. Tengok dia approaches macam mana kan. So jadi maknanya dia approaches, ini kalau pergi sini, ini ke sini. Ini kalau dia approaches pergi sini. So sekarang ini graf ln, ini adalah graf ln tau. Y sama dengan ln X. Ya, yeah? So sekarang ni graf ini dia approaches ln X ni dia approaches to ni 0 from the right. Maknanya graf ini akan menuju ke mana? Akan menuju ke negatif infinity, betul tak? Okay. So maknanya saya nak bagi tahu nilai ln X when the limit X approaches to 0 positif, jawapannya adalah negatif infinity. Itu je yang nak bagi tahu. Jadi maknanya dekat sini dia jadi apa kat sini? Maknanya this part adalah kosong. Okey, this part adalah kosong darabkan dengan negatif infinity. Okey, agak-agak apa jawapan? Agak-agaknya jawapannya apa? So kalau kat sini kita mungkin boleh guess, probably jawapannya adalah kosong kan. Okey, mungkin kosong. Cuba kita tengok jap. Jawapan dia apa Jawapan dia apa? Kejap.
Jawapan dia sebenarnya bila kita buat, jawapannya panjang pula tu. Tu dia, ambil ubat. Okey, kosong. Okey, betul. Betul. Ini betul sebab kebetulan. Okey, kebetulan. Okey, okey, so yang inilah. Ini yang saya masukkan tadi tu. Panjang juga jawapannya lah. Dia punya penyelesaian dia. Okey, tak apa. Relax. Okay, relax. Okey, yang ini inilah bentuk yang kita susah nak justify kan. Dia sama case dengan kalau yang saya sebut sebelum ni kan. Infinity tolak infinity. Apa cerita? Adakah jawapan dia kosong? How do we know infinity tu sebesar mana? Lepas tu nak tolakkan satu lagi nombor yang sebesar mana? So, can you ensure that infinity tolak infinity is infinity? Infinity tolak infinity is kosong. So, kalau infinity tambah infinity, kita nak kata apa pula? 2 times infinity or infinity itself. So, susah kan kita nak justify kan? So, benda-benda macam ni pun sama juga. So, we are very lucky sebab jawapan dia kosong. Tapi kita tak boleh terus bagi jawapan, okey, kosong darab negative infinity. So, straight away kita bagi jawapan dia, okey, jawapannya adalah 0. Okey, wrong. So, your justification is incorrect. So, jadi kita kena buat something lah. So, jadi sekarang kita boleh guna L'Hopital. Unfortunately, L'Hopital dia require fraction. This is not a fraction. Then we need to buat adakan fraction. So what we need to do is yang ini. Ingat lagi kot? Kan? Yang ni lah. Yang ini. So kita buatlah fraction. Sama ada kita nak letakkan sign ni dekat atas, ln ni dekat bawah, ln ni jadi 1/ln kan? Ataupun kita buat macam ni. Cuma pada pendapat saya, better kita letakkan ln tu dekat atas. Jangan jadikan jangan kita letak ln tu dekat bawah yang sehingga dia ada 1/ln macam ni. Sehingga kita ada 1/ln. Macam ni kan, ln x. Macam ni kan? Kita susah untuk differentiate nanti. So try to avoid that. Sebab itu saya letak ln x tu better dekat atas, jadi numerator. Yang bawah tu jadi 1/sin. Tak apa, it's okay. Okay, so now sekarang kita dah ada bentuk fraction. Baru kita boleh guna L'Hopital. Kita differentiate lah atas dan bawah. Differentiatekan ln x, differentiatekan 1/sin x. Cuma yang ln x ni kita okey lah kan. Ln x ni bila kita nak differentiate kan, kita dapat 1/x kan. Cuma yang bawah ni, saya sebelum nak differentiatekan 1/sin x ni, tukar sikit bentuk 1/sin x tu adalah cosecant. Ya, tukarkan cosecant. Sebab apa? Lepas ni kamu nampak. Nampak tak? Jadi ln x bila kita differentiatekan, kita dapat 1/x. Itu semua orang tahu. Itu dari dulu pun kamu dah tahu dah. Senang kan? Okey, now cosecant x bila kita differentiatekan, kita dapat yang ini sebenarnya. Ini datang daripada kalau kita ada derivative of dia punya all the rumus bagi derivative and integration and so on, kita akan tahu yang ini. Kita akan diberi. Dia sama seperti tadi kita belajar arcsine. Arcsine tadi kan? Arcsine tadi pun is a special function itu sebenarnya. So dia ada bentuk tertentu bila kita buat derivative dia. Sama dengan ni, cosecant. So benda-benda macam ni, secant dan sebagainya, dia ada kembangan dia tertentu. Jadi ini kita belajarlah. So I just want you to know. I just want you to know. Okay. So maknanya kalau jumpa benda-benda macam ni, tukar siap-siap. Ni nampak tak, 1/sin x ni kan, tukar jadi cosecant. Dan from cosecant, bila kita buat dy dx, kita dapat yang ini. Alright. So now bila kita sampai yang ini, ini soalan ni sebenarnya memang tricky sikit sebenarnya. Ya, memang tricky sikit. Sebab rata-rata pelajar akan start kat mana tahu? Pelajar akan start dekat, dia boleh sampai sini saja. Yang saya gerakkan mouse ni. Ya, dia akan start sampai sini, lepas tu dia tak dapat teruskan. Dia akan keep teruskan
dy dx tu berterusan sampai ke sudah, lepas tu tak dapat jawapan. Sebab kita kena modifykan somehow dia punya function ni supaya dia boleh fit dengan kita. Semacam tu. Okey, tak apa yang itu. Jadi apa yang saya nak bagi tahu adalah sampai sini kita perlu buat sedikit pengubahsuaian. So cosecant adalah 1 over sin kan. Jadi cotangent adalah 1 over tangent. Jadi susun semula elok-elok bahagian ini. Saya tak buat apa-apa, saya cuma susunkan semula sahaja. So dan saya pisahkan kepada dua bahagian. Macam ni. Saya ada sin x over x, lepas tu ada tangent x. Macam ni ya. So kenapa saya nak buat macam ni? Sebab dia ada sebab dia. Sebab dia adalah yang ni. Bila saya pisahkan dua benda, yang tangent ni okey tau. Yang tangent ni okey sebab bila kita masukkan limit iaitu kosong kan. Tangent kosong is kosong. Tangent 0 is 0 definitely. Cuma dekat sini ni sebenarnya kamu perasan tak dekat sini sin x over x, lepas tu limit x approaches to 0, yang ini sebenarnya is one of the special limit tau. Ataupun kita boleh katakan, ingat tak squeeze theorem? Kalau ingat lagi lah, squeeze theorem. Okay, so ini adalah one of the special limit di mana limit x approaches to 0 untuk this type of function sin x over x is always equal to 1. Kena ingat tu. Ya. Ini limit x approaches to 0 for this type of function sin x over x is always equal to 1. This is a special limit ataupun boleh guna squeeze theorem. Saya tulis kat sini squeeze theorem. So macam itulah. So jadi ini kiranya kalau kita nak kategorikan soalan ini, adakah ni soalan ini tak susah tapi dia ada hidden information di sebalik soalan tu. So mungkin kategori kebat lah kot. Benda-benda macam ni kan. So we need to know other information, other knowledge to answer this question. So macam tu. So jadi saya nak beritahu this part is equal to 1, this part is equal to 0. So jadi bila macam tu kita dapat ini. Ni minus kat luar ni kan. So kita dapat negatif 1 darab kosong. Confirm lah jawapannya kosong. Now we can justify lah kan. Sebab kita dapat negatif 1 darab kosong. Confirm lah kosong. So jawapannya adalah kosong. So coincident ya. Coincident. So just imagine dia punya penyelesaiannya punya panjang macam ni sampai nak pakai squeeze theorem. Lepas tu kita nak tukarkan dalam bentuk fraction lagi, kena tukar cosecant lagi, lepas tu sin x over x, tangent x. Lepas tu takkanlah apa ni punyalah panjang ini kalau soalan ini kita nak bagi jawapan ini kan. Kamu nak bagi jawapan kosong darab negatif infinity is kosong. Satu baris je. Bukan satu baris pun sebenarnya. Satu bahagian aja kan. So salah lah tu. Okey, tak apa. Ini adalah satu contoh yang melibatkan, kalau tak silap saya, bentuk yang kedua bentuk yang kedua dalam L'Hopital. Okey, we go to next question. Tengok macam mana. Yang ini. Okey, tak apalah. So kita stop dulu sampai sini untuk video ini. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Wait for my next video.